Mengikut kata Pasaraya Maidin sendiri, beras super special tempatan ni sangat kurang di pasaran. Isu utama adalah kita tidak dapat membekalkan beras yang mencukupi. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Studio Tingkat 10, sembang santai tapi sampai. Dan sedia maklum, pada ketika ini topik yang hangat diperkatakan, dibincangkan ialah mengenai beras. Dan untuk mengupas isu beras ini, bersama saya saudara Neo Chu Siong. Selamat datang Neo. Terima kasih kerana jemput saya sekali lagi untuk membincangkan isu-isu panas. Ya, seperti mana isu beras ini Neo. Dan mengikut kata Pasaraya Maidin sendiri, beras super special tempatan ni sangat kurang di pasaran. Jadi pandangan Neo, apakah faktornya? Dia banyak faktor. Kalau kita tumpu pada beras tempatan yang kurang, pastinya dia melibatkan proses pengeluaran kita yang masih di tahap yang rendah, walaupun pelbagai inisiatif telah dikemukakan dan juga dilakukan oleh kerajaan, tetapi mungkin dari aspek pelaksanaan tu masih di tahap yang agak rendah. Jadi selain daripada berhenti daripada makan beras, apakah cadangan langkah jangka pendek ni untuk kita menambah ni beras? Sebenarnya isu ni kita boleh tangani, tetapi dia ada, of course, dia ada jangka pendek dan jangka panjang lah. Untuk jangka pendek, saya rasa kerajaan perlu melihat kepada memperkasakan dan menerapkan mekanisme yang lebih efektif untuk para pengeluar padi tempatan ini, kerana isu utama adalah kita tidak dapat membekalkan beras yang mencukupi, kerana kebanyakan beras yang kita makan adalah beras import hasil subsidi kerajaan. Kerajaan banyak tumpukan kepada pemberian subsidi dan pengimportan beras dan makanan lain termasuk telur, ya. Apabila baru-baru ni India dan negara-negara pengeluar padi utama seperti Thailand dan Vietnam telah membuat keputusan untuk menumpukan kepada keperluan domestik dan mengurangkan pengeksportan beras sebanyak 20 hingga 30%, maka dia akan menjejaskan supply chain beras global. Maka kita pun akan terkesan apabila permintaan melebihi penawaran, maka kerajaan perlu memikirkan. Sepatutnya dah lama kita cuba untuk memperkasakan sektor pertanian khususnya dalam pengeluaran padi ini, tapi saya nampak sasaran itu masih belum terlaksana, khususnya dalam pemberian subsidi bersasar. Kita sepatutnya membuka market pasaran beras ini supaya harga ini dapat diapungkan dan mengikut keperluan dan permintaan pasaran. Kerana pencatuan inilah yang menyebabkan harga beras kita tak boleh nak meningkat dan juga permintaan melebihi penawaran yang mengakibatkan kekurangan stok. Kerana kita dapat lihat ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba nak sembunyikan beras tempatan supaya apabila permintaan melebihi penawaran, mereka boleh naikkan harga dengan sesuka hati. Jadi mungkin orang kata lemahnya penguatkuasaan tu. Penguatkuasaan itu satu aspek yang penting juga, tetapi kita sedia maklum KPD dan KK pun mempunyai tim penguatkuasa yang terhad. Maka langkah-langkah penguatkuasaan ini sebenarnya satu cabaran juga, melainkan kerajaan nak menambah bilangan dan pasukan penguatkuasaan di KPD dan KK. Tapi isu sekarang adalah isu kekurangan beras. Maka saya harap kerajaan boleh melihat dengan lebih serius. Saya tahu ada pelbagai inisiatif untuk meningkatkan pengeluaran daripada MOA, khususnya seperti program Smart BB, iaitu saya baru-baru ni MADA telah mengumumkan bajet sebanyak 3 bilion untuk meningkatkan pengeluaran padi kepada 5 musim dalam tempoh 2 tahun, iaitu bagi meningkatkan proses pengeluaran. Tetapi program ini perlu diselaras dan diperluaskan. Yang penting adalah kerajaan sepatutnya meningkatkan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian, khususnya pengeluaran padi. Kerana zaman telah berubah, kita telah disajikan dengan pelbagai teknologi yang canggih termasuk AI. Sepatutnya kerajaan lebih fokus kepada bantuan, insentif membantu petani kita
untuk meningkatkan pengeluaran melalui penggunaan aplikasi moden dan juga jentera moden. Kerana pada hari ini kerajaan banyak memberi tumpuan subsidi diberikan kepada peladang. Tetapi dengan pelbagai faktor yang ada, pengeluaran itu tidak dapat ditingkatkan. Tetapi kalau kerajaan bagi insentif kepada bentuk jentera, teknologi dan juga pembelajaran, saya yakin dia dapat meningkatkan proses pengeluaran ini secara langsung dan dalam masa terdekat. Kerana kita perlukan jentera. Tadi Nyo ada kata yang teknologi yang ingat saya baru sebelum ni kita ada macam yang drone tu kan. Kita ada memang fokus untuk pertanian. Yes. Jadi kita buat tak saya ada pindaan pada ATA drone kan berkaitan dengan drone penerbangan lah, satu penerbangan, dan mungkin ini yang maksud Nyo tu memanfaatkan teknologi tu. Penggunaan drone ni agak meluas di negara lain termasuk di Thailand, Vietnam. Negara-negara yang maju tu tak payah cakap lah kan, di Amerika, di India dan sebagainya. Tetapi di Malaysia penggunaan teknologi seperti drone masih tidak meluas. Mungkin kerana kos. Maka kerajaan perlu lihat bagaimana kita nak membantu petani kita untuk meningkatkan kapasiti mereka dalam proses, contohnya meningkatkan penggunaan melalui pemberian loan, pinjaman kepada para petani. Pinjaman tanpa faedah ke kan? Yang zero faedah. Ya. Di Vietnam, saya percaya di Vietnam kerajaan memberi insentif berbentuk pinjaman dengan kadar faedah kosong. Tetapi hanya 50% daripada kos jentera contoh. Tapi di Malaysia banyak sebenarnya kita boleh mengkaji dan kita boleh belajar daripada negara-negara jiran kita ataupun negara lain dalam aspek pertanian. Kerana sekiranya kita bergantung kepada petani ataupun bergantung kepada pemberian subsidi, contoh baja, ubat kawalan serangga perosak, ini saya rasa adalah mekanisme lama. Dan ada yang menyalahgunakan baja dan kawalan serangga perosak ni jual, dia tidak meningkatkan produktiviti. Untuk meningkatkannya kita perlukan teknologi dan ilmu pengurusan yang baru. Maka kerajaan sepatutnya tumpukan melalui institusi-institusi pengajian tinggi, college dalam bidang pertanian. Patut bantuan tu sekarang ni dah kena berubah lah. Kita selalu cakap perubahan lah, berubah lah, reform lah. Tapi maksudnya dari segi bantuan ni pun kena berubah juga. Jangan terlalu old school kan. Zaman dah berubah, so kita patutnya fokus kepada teknologi. Kerana saya yakin dan dengan penggunaan teknologi seperti pembajakan dan pemetaan kawasan-kawasan untuk penyeliaan ini, dia akan secara langsung meningkatkan kuantiti pengeluaran tu sebanyak 2 atau 3 kali ganda, paling minimum. Kalau gitu kan ada je orang kata kita punya petani moden sekarang ni yang dah memang bergerak ke arah gunakan teknologi, tapi tidaklah secara meluas. Mungkin juga diorang ni macam tak tahu saluran tu, informasi. Costing. Saluran satu dan costing. So saya harap kerajaan melalui Kementerian Pertanian lebih fokuskan kepada pemodenan pertanian, industri pertanian negara dengan pemberian insentif, bukannya melalui subsidi tetapi insentif supaya rakyat dapat menggunakan segala insentif yang dia ada untuk menjana pendapatan yang lebih. Kita perlu tingkatkan output supaya rakyat pun lebih bermotivasi untuk bekerja dan mengeluarkan produk tanaman mereka. Jadi inilah dikatakan pelan jangka panjang ataupun ada yang lain yang Nyo boleh tambah? Ini bagi saya sederhana, pendek, tetapi dia kena mula dari sekarang kerana teknologi ini sudah ada di pasaran. Ini bukan teknologi baru yang perlukan R&D. Kita cuma nak mengaplikasikan, kita cuma perlu menggunakan teknologi yang ada, yang sedia ada. Pastinya kerajaan perlu membantulah para usahawan, para petani supaya mereka dapat membeli jentera maupun aplikasi teknologi yang baru ini untuk meningkatkan pengeluaran mereka segera. Dan ialah daripada konsep orang kata nak mudah faham lah daripada isu beras ni kan Nyo. Kita ni negara pun ialah mungkin orang kata negara kita kecil, tapi kita ni sebenarnya luas jugalah daripada segi tanaman kan. Jadi apa yang susah sangat kan, orang kata nak pengeluaran daripada segi untuk domestik ni, untuk jangan sampai kita mengharapkan sangat daripada negara-negara luar ni. Kenapa kita yang sendiri keluarkan untuk penduduk kita sendiri dan juga untuk ekspor.
Ya, kerana kurangnya motivasi lah kepada para petani. Ini yang saya sebut tadi. Even di Bendang kita nampak banyak subsidi bersasar ni. Contohnya baja, ubat kawalan serangga perosak diberikan kepada melalui peladang kepada petani, tetapi mereka tidak menggunakan sepenuhnya. Malah ada yang jual balik kepada black market, pasaran gelap, untuk keuntungan yang lebih cepat. Kan? Dan kita juga nampak kawasan penanaman padi juga semakin kecil kerana ramai yang gunakan kawasan itu untuk pembangunan rumah dan tanaman lain kerana mendatangkan faedah dan pendapatan yang lebih cepat dan lebih banyak. Maka ini tidak membantu dalam jangka masa yang panjang sekiranya tanaman sawah ataupun tanaman padi kita semakin berkurangan. Maka mereka perlukan dorongan, insentif dan galakan. So kerajaan perlu fikirkanlah bagaimana kita nak first memodernkan industri pertanian kita. Kedua, menggalakkan golongan belia, anak-anak muda mengubah pemikiran mereka bahawa pertanian ini adalah satu sektor yang tidak penting. Kerana sektor di negara-negara membangun ini, mungkin mereka melihat sektor pertanian ini satu sektor yang tidak popular. Tetapi di negara-negara maju, sektor pertanian adalah sektor yang golongan T20. Orang kaya je yang mampu libat dalam sektor pertanian kerana tanah. Kita kena ubah persepsi ini. Dan ketiga, penggunaan teknologi itu penting supaya anak muda lebih tertarik dan mereka yakin mereka boleh juga menceburi bidang ini dengan lebih orang kata efisien dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi berbanding dengan duduk di bandar, kerja office tetapi terpaksa nak membayar hutang, terpaksa nak membayar sewa rumah yang tinggi. Tapi kalau kita tinggal di kawasan luar bandar, mengusahakan ladang kita sendiri, maka saya rasa ruang untuk kita menambah pendapatan sebenarnya tinggi. Tapi kena diberikan pendedahan, pengajaran, mekanisme yang betul. Ya. Dan Nyo, sebelum kita berhenti berehat dan soalan terakhir mengenai isu beras ni, mungkin apa pandangan Nyo lah. Orang kata sebelum ni sibuk dengan perkataan monopoli industri Jadi mungkin komen sikit. Ini berlaku di mana-mana negara bagi saya. Apabila adanya free market seperti ini, maka akan ada pihak yang sentiasa mahukan keuntungan dan nak maksimumkan keuntungan. Apabila yang saya sebut tadi, apabila adanya catuan, adanya had yang ditetapkan oleh kerajaan, maka akan ada pihak pemborong ataupun orang tengah yang cuba untuk memonopoli dan cuba untuk menyimpan setiap bekalan yang ada supaya mereka dapat jual dengan harga yang tinggi. Maka KPDNKK ataupun MOA perlu melihat dengan lebih bukan sahaja teliti tetapi terperinci bagaimana kita nak mengatasi perkara ini kerana dia terdapat pelbagai faktor lah. Pastinya selain daripada penguatkuasaan, tetapi yang saya sebut tadi kawalan, mekanisme kawalan. Apabila kita mengawal sesuatu, maka akan mewujudkan ruang untuk orang lain cuba nak mengeksploit perkara ini dan akan menyebabkan permintaan melebihi penawaran. Apabila benda ini, kejadian ini berlaku, maka orang itu akan menerima faedah lah daripada keadaan kekurangan, akan mengambil kesempatan dengan meningkatkan harga jualan produk mereka. Ini berlaku di mana-mana. Kita kembali selepas ini. T10, sembang santai tapi sampai. Kembali bersama saya Alif Mustafa dan saudara Neo Chu Siong dalam podcast Studio Tingkat 10. Tadi kita bercakap tentang isu beras dan kali ini kita beralih kepada isu politik pula Neo. Dan sedia maklum sebelum ini kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani menang di kerusi Pulai dan juga Simpang Jerang. Mungkin Neo ada respon. Kalau kita lihat memang keputusan dah dijangkakan memihak kepada PHBN lah kerana itu adalah kerusi tradisi PH khususnya arwah Salahuddin banyak menabur bakti menyantuni rakyat di sana. Maka saya yakin rakyat di situ pun agak selesa dan kita juga lihat kawasan tersebut mempunyai lebih 40% pengundi Cina. Maka itu adalah antara kawasan yang dijangkakan lah
kuat bukan sahaja pada PH tetapi juga sokongan mungkin dari kalangan pengundi Barisan Nasional. Jadi mungkin orang kata graf sokongan tu mungkin ada nampak peningkat dia sikit daripada segi PN, Perikatan Nasional, dan mungkin ada nampak penurunan sikit. Jadi apa komen? Itulah walaupun PHBN dapat mempertahankan 2 kerusi di Pulai dan juga Simpang Jeram, tetapi saya harap pihak kepimpinan PH dan BN juga harus menelitilah pola pengundian pada PRK, kedua-dua PRK kali ini, kerana telah walaupun mereka kalah tetapi telah menunjuk keputusan telah menunjukkan trend yang serupa dalam 6 PRN yang lepas. Walaupun Johor ni dikenali sebagai kawasan kubu kuat Barisan Nasional, ditambah pula dengan sokongan pengundi bukan Melayu yang ke arah PH, maka dia mungkin boleh mengurangkanlah risiko kekalahan itu. Tetapi kita dah nampak trend sokongan terhadap PN ni semakin meningkat sehingga ke PRK bawah-bawah ni pun telah dapat lihat undi PN telah meningkat dengan agak signifikan di kawasan-kawasan Melayu dan kita juga dapat lihat lebih 80% pengundi di kawasan Melayu ni sebenarnya memberi sokongan mereka ke PN. Cuma kali ini tak dapat nak kita membuat satu pembandingan yang jelas kerana pola ataupun peratusan keluar mengundi itu juga sebenarnya amat rendah. Maka dia tidak melambangkan situasi sebenar kerana kedua-dua tempat pun agak rendah lah jika dibandingkan lebih 70% semasa PRU 15, tapi kali ini hanya 50%. Dan kita nampak trendnya masih sama. Pengundi Melayu banyak tumpuan dan sokongannya telah diberikan kepada PN, dan ada ini lebih menarik lagi, ada ramai pengundi Barisan Nasional yang mungkin tidak keluar mengundi atas faktor mungkin tidak mahu memberikan sokongan mereka kepada PH dan pada masa yang sama tidak mahu mengundi PN. Ini perlu dilihat secara teliti kerana kiranya sentimen ini tidak dijaga dengan baik. Saya risau dan saya khawatir golongan ini seperti negeri-negeri lain dalam PRN bawah-bawah ni, mereka akan mengalihkan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Dan kita kalau menyentuh PRU sebelum ni, PRU 15 dan juga PRN di 6 negeri ni dinyatakan, disebutkan sebagai gelombang hijau. Dan bila gelombang hijau ni dalam nak kaitkan dengan Pulai dengan Simpang Jeram ni, maksudnya tak sampai kat Johor lagi setakat ini. Walaupun saya tak begitu setuju dengan terma gelombang hijau ini, kerana gelombang hijau ni dicipta untuk menakut-nakutkan pengundi Cina ataupun bukan Melayu dan bukan Islam, supaya mereka tidak menyokong Perikatan Nasional kerana hijau tu sangat signifikan dengan Islam lah yang dibawa oleh PAS. So bagi saya trend ini memang kita nampak berterusan. Oleh itu saya rasa untuk PRK yang akan datang di DUN Pelangai ni mungkin agak penting untuk Barisan Nasional untuk mempertahankan kerusi ini, kerana kita tidak mahu lihat gelombang ataupun sentimen yang sama turut menular di kawasan di negeri Pahang yang begitu sinonim dengan kekuatan Barisan Nasional. Dan ialah orang kata daripada segi PRK di Pelangai dan Simpang Jeram di Pulai ni, orang kata sokongan setiap kali keputusan tu akan menentukan sama ada keutuhan kerajaan persekutuan tu, kerajaan perpaduan tu, sama ada terjejas ataupun tidak. Walaupun ada orang kata PRN ni tidak ada kaitan dengan kerajaan persekutuan, tetapi bagi saya ini akan menunjukkan, boleh dijadikan indikasi terhadap sokongan rakyat di peringkat tempatan terhadap kerajaan persekutuan. Maka kita perlu mengambil berat dan juga serius mengenai keputusan setiap PRK, kerana itu adalah sentimen rakyat. Itu adalah mesej yang rakyat nak bagi kepada kerajaan persekutuan. Dan Nyo, semalam di Dewan Rakyat, Presiden PAS Tuan Guru Abdul Hadi Awang, dia ada katakanlah bila ditanya mengenai orang kata cubaan untuk menjatuhkan, bukan menjatuhlah ataupun menukar kerajaan ini. Antaranya dikatakan tidak dinafikan selain pada sokongan SD ahli parlimen dan juga pilihan raya lah. Dan
nak dikaitkan dengan apa yang dikatakan dengan kesan kepada kerajaan persekutuan ni, federal ni, muda dengan Syed Saddiq, YB Syed Saddiq telah mengatakan tarik diri dia untuk menyokong kerajaan perpaduan ni. 2/3. 2/3. Baik, itu adalah langkah dan pilihan Syed Saddiq dan muda lah dalam proses demokrasi. Dia berhak membuat keputusan atas kepentingan dan pada hemat dia baik untuk parti dan juga keputusan politik dia. Tetapi bagi saya ini adalah satu keputusan yang tidak akan memberi kesan kepada kekuatan kerajaan, cuma daripada 2/3 ke orang kata simple majority lah. Cuma saya berharap perkara ini tidak mendorong ataupun membawa kepada langkah Sheraton 2.0 lah, kerana itu yang saya cakap tadi, dia apa yang ni dia akan jadi presiden sebab sebelum ni kita tak pernah berlaku di mana Tun Dr. Mahathir menjadi PM interim, PM sementara, dan bila tukar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, lepas tu tukar lagi kepada Dr. Sri Ismail Sabri, sebab dia akan macam tak ikut-ikut. Sebab sebelum ni kita tak pernah berlaku, rupanya boleh buat macam ni. Jadi wujud lagi satu lagi buat perkara yang sama. Ini yang saya rasa apa yang rakyat tak nak lihat lah. Kerana sepatutnya dalam prinsip demokrasi kita perlu memberi ruang dan masa yang mencukupilah kepada sebuah kerajaan yang terbentuk selepas PRU untuk melaksanakan perubahan dasar-dasar yang mereka ingin bawakan dan apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Kalau perkara ini seperti Sheraton move berterusan, maka dia akan dilema ataupun isu kegusaran politik ni akan berlaku secara berterusan, kerana ini bukan kehendak rakyat. Ini hanya kehendak beberapa ahli parlimen yang menentukan kerajaan mana yang ingin dibentuk. Bagi saya, kita patutnya memberi ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan manifesto dan dasar pembangunan yang mereka ingin bawakan. Tetapi pada masa yang sama, PN sebagai blok pembangkang seharusnya menumpukan sepenuh perhatian dalam memberikan cabaran dan memberikan semak dan imbang kepada kerajaan dalam parlimen, dalam konteks politik matang. Kita tidak mahukan setiap kelemahan itu digantikan dengan istilah tukar kerajaan. Saya rasa setiap kerajaan pun akan menghadapi masalah yang sama. Tetapi kita nak melihat, rakyat nak melihat bagaimana kerajaan ini mengatasi masalah itu. Maka PN sebagai blok pembangkang, PN pernah menjadi kerajaan, mereka sedar dan mereka tahu cabaran-cabaran menjadi kerajaan ini. Maka mereka sepatutnya menggunakan segala kelebihan ini untuk memberikan bukan sahaja tekanan tetapi memberikan cadangan secara membina kepada kerajaan supaya dapat memperbaiki dan menguruskan negara dengan baik. Kerana kalau kita terus dengan krisis politik ini ataupun ketidaktentuan politik ini, yang ruginya negara dan rakyat, kerana kita tidak dapat bergerak ke hadapan. Pelabur tidak akan masuk bukan sahaja kerana ketidakstabilan politik tetapi ketidakmampuan kerajaan untuk memikirkan dasar-dasar yang efektif untuk membantu membina semula ekonomi negara. Kerajaan terlalu banyak menghabiskan masa untuk memikirkan isu-isu politik tetapi bukannya isu-isu membina negara, kerana mereka sentiasa menghadapi tekanan politik dari pembangkang. Tekanan itu harus ada, tetapi bagi saya bukan bentuk nak menjatuhkan kerajaan tetapi bentuk nak memberi alternatif kepada rakyat, kepada kerajaan supaya mereka lebih, orang kata, keep them on their toes lah, supaya mereka lebih alert. Sekiranya tidak melakukan sesuatu dengan baik, pembangkang dapat memberikan hujahan mereka yang membina dan rakyat akan menyokong mereka. So ini yang bagi saya prinsip demokrasi yang sebenar. Kita jangan asyik kerajaan lemah je kita tukar. Ini bukan demokrasi. Kalau kita nak setiap 5 tahun yang maksimumnya 4 tahun, kita boleh membuat pilihan raya, kita akan pilih sekali lagi kerajaan yang kita nak. Tetapi jangan kita separuh jalan kita nak menjatuhkan sebuah kerajaan kerana kepentingan politik kita sendiri. Tadi macam Niu kata, dia ada sebut pasal nak memberi ruang kepada kerajaan untuk memimpin, mentadbir negara. Tapi contohnya dalam kes YB Syed Saddiq, kes muda, dia mungkinlah dia dengan berpegang pada prinsip integriti dia
Mungkin itu cara dia untuk memberi mesej kepada kerajaan bahawa apa yang kerajaan buat ni tak betul bagi dia lah. Mungkin bagi dia apa yang kerajaan buat ni tak betul. Jadi itu cara dia untuk menegur kerajaan. Dan Bagi saya, mungkin apa tindakan dia tu wajar ataupun bagi saya tindakan itu tidak salah dari sisi undang-undang, ya, kerana MUDA sebagai sebuah parti gabungan berhak, ya, atas kapasiti parti gabungan berhak memilih. Cuma apa signifikannya? Kan semasa PRU yang lepas dia bersama PH, ya. So ada yang kata dia menang sebabkan PH, kan, kerana tidak ada cabaran daripada PH, ada PH bantu kempen dan sebagainya, maka dia perlu melepaskan. Bagi saya inilah bagi pandangan dia pula, saya cuma mempertahankan prinsip perjuangan. Itu bukan isu bagi saya. Dan mungkin juga apa yang Syed Saddiq buat ni supaya kerajaan tak buat lagi. Maksudnya ini satu isyarat, kerajaan jangan buat lagi, stop. Kalau tak akan ada lagi Syed Saddiq kedua, Syed Saddiq ketiga, keempat. Dan itu yang saya di bawah ni ada juga gambar yang tular kan. Syed Saddiq bersama dengan rakan-rakan di blok PN kan. Jadi itu yang saya maksudkan tadi. Kan, sekiranya ada tak puas hati, cuba ugut untuk tukar kerajaan. Bagi saya ini adalah tindakan yang bukan, saya boleh kata tidak matang lah, kerana kita dah bersetuju untuk membina blok tersebut. Dalam masa 5 tahun ini sepatutnya kita menempuhkan perhatian untuk menambah baiklah. Ramai yang tanya saya mengenai chemistry PHBN. Ini adalah antara cabaran politik yang kita kena hadapi, ya. Dan dalam tempoh 5 tahun inilah orang nak menilai kita, bagaimana kita mengurus tadbirkan negara ni dalam konteks yang terbentuk, dalam koalisi yang terbentuk. Kalau kita gagal, maka rakyat akan buat pilihan lain. Tetapi untuk PN, mereka juga perlu menunjukkan integriti mereka dan juga kekuatan mereka, bukan dengan mengharapkan kelemahan musuh politik mereka, tetapi kekuatan mereka. Bagaimana mereka nak convince sokongan rakyat di PRU akan datang. Itu lebih penting bagi saya. jadi pembangkang yang berkesan, yang matang, yang efektif, supaya rakyat boleh melihat dan memberi peluang kepada mereka. Kan, kalau hanya asyik nak berbicara pasal berapa kursi saya ada, berapa kursi kamu ada, tak cukup. Saya ambil orang daripada sana untuk masuk pada sini. Sampai bila? Sampai PRU ke 20, 30, 40 pun perkara sama akan berlaku. Kerana ini ditegah oleh Agong kan, jangan politicking. So politik tu harus, tapi secara matang lah, secara berprinsip dan ikut lunas undang-undang dan prinsip demokrasi. Jangan kita hanya ikut cita rasa kita. Dan soalan terakhir ni menjelang kata sekarang ni kita KSP kajian separuh penggal RMK ke-12, dan kemudian kita akan ada bajet 2024. Mungkin apa harapan ni Harapan saya kepada kerajaan perpaduan ini, Kerajaan Malaysia Madani, adalah lebih tumpukan kepada pembangunan aspek ekonomi lah. Kerana kita dapat lihat memang rakyat sangat tertekan, bukan sahaja dengan inflasi, kenaikan kos sara hidup, tetapi pendapatan rakyat juga tidak meningkat. Maka kerajaan perlu ada satu, bukan sahaja rangka, tetapi dasar yang orang kata konstruktif dan juga realistik. Kerajaan perlu bertindak segera, mempunyai dasar pembangunan ekonomi yang jelas, yang boleh menarik pelaburan asing untuk memasuki pasaran Malaysia, bantu aliran ekonomi negara kita. Sekiranya tidak, rakyat akan terus sengsara. Kita dapat lihat setiap lapisan masyarakat juga merungut sekarang ni. Kekurangan makanan, kenaikan harga barang. Ini akan beri kesan secara langsung kepada setiap orang, termasuk kita sendiri. Sekiranya kita, dan kerajaan tak mampu lagi nak menambah subsidi, bantuan kerajaan sebagainya, kerana kita juga menghadapi tekanan ekonomi global. Sekiranya kerajaan menambah pinjaman untuk melaksanakan program-program welfare atau sosial ini, maka tekanan dan juga
bebanan yang dihadapi oleh kerajaan akan bertambah. Yang rugi nanti adalah rakyat dan generasi akan datang kerana kita yang terpaksa membayar hutang negara. Maka untuk harapan saya lah kerajaan lebih fokus kepada penjanaan ekonomi negara, penjanaan pendapatan negara daripada program-program yang berbentuk sosial, kerana ini hanya akan menambah beban kewangan dan beban hutang negara. Dan bagaimana saya yakin ahli-ahli parlimen kita, pemimpin-pemimpin kita perlulah memikirkan cara yang terbaik supaya dalam masa tempoh setahun 2 tahun ini kita dapat bukan sahaja neutralkan balik keadaan tetapi boleh progres dan membangunkan semula ekonomi supaya rakyat boleh mengecapi dan menikmati pembangunan itu semula. Terima kasih Noh kerana bersama dengan kami di Studio Tingkat 10. Dan kepada semua pendengar, penonton, teruskan mengikuti kami Studio Tingkat 10, komen, like dan subscribe kita punya podcast. Yes. Sehingga berjumpa lagi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. T10, sembang santai tapi sampai.